Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Lagi isu yang dibangkitkan mengenai perkara-perkara yang melibatkan isu kalimah Allah. Saya ada melihat posting yang disampaikan oleh sahabat saya Cik Zack yang mengatakan ada seorang individu yang bernama Ronald Chong Kok Hong telah mengeluarkan satu kalimah Allah ni. Dia bukan kalimah, dia satu logo burger Ramli ni, logo Ramli, yang mana dia bulatkan seakan-akan ada macam bentuk kalimah Allah, ada bentuk kalimah Allah. Jadi dan ada perkataan boykot, seakan-akan, saya tak kata kalimah Allah, saya kata seakan-akan kalimah Allah, dan ada perkataan yang tulis kat situ remark boykot. Pertama kali saya ada juga mendengar penjelasan daripada Tuan Ronald Chong Kok Hong yang macam-macam lah dia jelaskan mengenai dia tak berniat lah apa semua. Jadi soal isu sama ada dia berniat atau tak berniat, saya tidak tahu sama ada dia benar-benar berniat ataupun dia tidak ada berniat. Saya hanya nak beri komen, saya tak pasti sama ada dia benar-benar berniat nak hina ataupun tidak hina. Itu adalah soal hati dia, hanya dia yang tahu. Cuma kesempatan kita ambil hari ini adalah kita ingin memberi nasihat kepada semua orang, termasuklah Ronald Chong Kok Hong dan sesiapa saja yang berada di Malaysia ataupun di luar Malaysia, cuba elakkan diri daripada membuat apa-apa komen yang berkonsep yang boleh membawa terhadap penghinaan. Isu-isu sensitif ni perlu dielakkan. Isu yang melibatkan agama, yang melibatkan bangsa, yang melibatkan raja-raja, institusi raja-raja perlu dielakkan dan tidak dipermainkan, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung, sama ada secara terus ataupun secara sindiran, sama ada secara jelas ataupun secara metafor. Kesemua-semua benda ini akan mengundang kemarahan kerana isu ni adalah isu yang amat sensitif. Elakkan daripada membuat komen 3R. Walaupun mungkin anda boleh memberikan penjelasan bahawa anda tidak berniat, anda ingin mempunyai justifikasi tertentu, tetapi anda juga tidak boleh mengelak bahawa akan ada pihak-pihak tertentu yang akan terkesan dalam banyak-banyak komen, dalam banyak-banyak posting. Elakkan ada komen-komen atau posting-posting yang menyentuh perkara yang melibatkan kalimah Allah, yang melibatkan agama, yang melibatkan sesuatu bangsa ataupun yang melibatkan raja-raja. Banyak komen dalam dunia ni, kenapa nak pergi buat posting begitu? Postlah benda berkaitan dengan perniagaan anda, lifestyle anda. Tak ada siapa pun nak masuk campur dan tak ada siapa pun akan terlibat. Jadi kalau anda telah membuat satu posting yang sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung, sama ada berniat ataupun tidak berniat, siapa yang tahu niat anda walaupun anda tahu niat anda? Kami tak tahu apa niat anda. Niat atau tidak berniat, yang pastinya ada pihak yang akan tergugat dan ada pihak yang akan terkesan daripada posting-posting begini. Dan kita kena ingat di Malaysia ni, kita ada peruntukan undang-undang yang jelas di bawah Seksyen 298 Kanun Keseksaan. Barang siapa yang mengeluarkan perkataan bunyi berniat melukakan perasaan keagamaan seseorang, jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara 1 tahun di bawah Seksyen 298 Kanun Keseksaan. Kita juga ada Seksyen 298A Kanun Keseksaan. Menulis, bercakap, membuat promosi, membantu, mengaturkan apa-apa aktiviti yang boleh menyebabkan ketidakharmonian, perpecahan, permusuhan, benci-membenci dan niat jahat, dan memudaratkan keharmonian atas alasan agama, anda juga boleh dikira melakukan kesalahan. Kita juga ada Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang mana mengeluarkan satu kemudahan rangkaian secara tidak wajar, posting-posting yang tidak wajar, yang menjelik. Benda ini juga boleh disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Jadi saya ingin memberikan nasihat kepada Cik Ronald dan mana-mana saja yang ada yang lain lagi. Sama ada anda berniat ataupun tidak berniat, sama ada secara jelas, langsung atau tidak langsung, itu bukan isunya. Yang kita ingin bercakap hari ini, elakkan daripada mengeluarkan apa-apa posting yang berkonsepkan keagamaan, yang berkonsepkan bangsa dan juga raja, kerana ini boleh menyebabkan berlakunya kekacauan, ketidakharmonian di kalangan rakyat Malaysia. Jadi inilah nasihatnya.
Dan kalau anda tidak mahu ada pihak yang mengambil tindakan kepada anda, elakkan daripada berlaku. Jadi cuma kita memberikan peringatan pada masa akan datang supaya lebih berhati-hati. Cuma kita akan meneliti sama ada kita akan berbincang dengan kita punya tim sama ada untuk meneruskan tindakan yang seterusnya, bergantung kepada tim undang-undang kita sama ada ingin membuat tindakan yang seterusnya. Siap. Baru-baru ni banyak orang tanya dengan saya, kenapa kita MHO Makin tak bersuara tentang KK-Mat. Isu KK-Mat ni pada saya adalah pada peringkat awalnya kita juga rasa terkesan dengan apa yang berlaku dalam KK-Mat ni. Cuma apabila ada siasatan yang begitu pantas daripada pihak PDRM dan ada pendakwaan yang pada saya agak cepat yang dilakukan oleh Jabatan Peguam Negara, jadi kita rasa sudah apa yang dilakukan oleh Jabatan Peguam Negara dan juga pihak PDRM itu sudah memadai. Pendakwaan telah berlaku. Sekarang kita hormat kepada sistem perundangan. Biarlah mahkamah memutuskan apakah perkara yang patut dilakukan. Kita tidak mahu bertindak sebagai vigilante, bertindak di luar daripada batas undang-undang. Kita menghormati undang-undang di negara kita. Jadi pendakwaan telah berlaku. Diserahkan kepada pihak mahkamah untuk meneruskan pendakwaan ini. Jika dia sabit kesalahan, dia boleh dikenakan hukuman selaras dengan peruntukan undang-undang yang ada. Dan dalam masa yang sama juga kita menghormati titah yang di-Pertuan Agong supaya tidak lagi membangkitkan isu-isu 3R. Dan hari ini kita bukan membangkitkan, kita ingin memberi nasihat. Kita selari dengan saranan daripada yang di-Pertuan Agong supaya mana-mana pihak, sekarang ni dia Z ni, isu dia sekarang Z, masalah. Ada pihak-pihak tertentu yang saya cakap secara general yang dia tak main isu perkauman ataupun isu agama ni secara direct. Dia bermain secara metafor, secara kiasan, secara tidak langsung. Dia macam main seakan-akan nak kata hina, seakan-akan tidak. Cuma benda ini membangkitkan kemarahan kepada khususnya umat Islam yang ada ni. Jadi kita hingga hari ini kita konsisten supaya memberi nasihat. Dan kalau satu hari nanti dah nasihat dah tak boleh pakai, dan pada waktu tu kita tidak ada jalan yang lain selain daripada mengambil tindakan yang selaras dengan undang-undang. Sukar untuk dikatakan dia punya lining dia nipis, line itu sangat nipis. Sini. Satu sindiran, satu metafor dan kiasan